Assalamualaikum dan salam sejahtera dan selamat datang kepada tetamu kita pada hari ini. Okey, sebelum itu saya akan memperkenalkan tetamu kita pada hari ini iaitu Muhammad Nazmi bin Jan Akmal yang merupakan salah seorang penangkap udang. Okey, tujuan sesi temu bual ini diadakan adalah untuk memenuhi keperluan tugasan BNP 21403 iaitu pengenalan kepada teknologi kejuruteraan. Okey, seterusnya saya akan memberi sedikit penerangan berkaitan dengan tugasan kami ini. Okey, tujuan tugasan ini dijalankan adalah untuk mengkaji tentang kesan tumpahan minyak terhadap kehidupan laut. Seperti yang kita ketahui, banyak kehidupan laut yang terjejas di Malaysia yang disebabkan oleh tumpahan minyak. Oleh itu, terdapat 6 soalan yang akan diajukan kepada tetamu kita selepas ini. Okey, tanpa melengahkan masa, kita akan memulakan kepada soalan yang pertama. Okey, untuk soalan yang pertama, bolehkah Tuan menjelaskan kesan-kesan pencemaran air yang disebabkan oleh tumpahan minyak kepada kehidupan laut seperti udang, ikan dan juga sebagainya? Okey, untuk kesan-kesan pencemaran air yang disebabkan oleh tumpahan minyak kepada kehidupan laut ialah ia menyebabkan ikan atau udang akan mati kelemasan dan ianya juga turut mengganggu dan menjejaskan kehidupan akuatik yang lain. Selain itu, kesan lapisan minyak pada permukaan laut juga akan membunuh alga iaitu lumut laut yang menjadi sumber makanan kepada ikan. Okey, seterusnya beralih kepada soalan yang kedua. Apakah masalah yang sering dihadapi oleh Tuan ketika menangkap udang di laut ataupun di sungai yang telah tercemar? Masalah saya adalah apabila menangkap udang atau ikan di sungai yang telah tercemar, kebiasaannya sungai yang tercemar ini terdapat pembuangan minyak hitam dari kenderaan terpakai oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dan keadaan itu akan menyebabkan timbulnya bau yang kurang menyenangkan dari sungai berkenaan. Setakat ini itu sajalah yang pernah saya hadapi ketika menangkap udang. Okey, manakala untuk soalan yang ketiga, apakah tindakan yang akan diambil oleh Tuan sekiranya melaporkan masalah ini kepada pihak berkuasa? Tindakan yang saya akan ambil adalah saya akan menangkap gambar dan video di sungai yang telah tercemar itu sebagai bahan bukti untuk laporan kepada pihak berkuasa. Okey, seterusnya, adakah air yang telah tercemar mengancam kehidupan udang di laut ataupun di sungai? Bagi saya, ya, kerana air yang telah tercemar ini akan menjejaskan dan mengancam kehidupan laut. Kehidupan haiwan di laut ini sangat memerlukan air yang bersih untuk mereka menjalani proses kehidupan yang sempurna. Okey, seterusnya untuk soalan yang kelima, pada pendapat Tuan, apakah langkah-langkah yang harus diambil untuk menangani masalah pencemaran air di negara kita? Okey, untuk langkah-langkah yang harus diambil ialah kepada mana-mana pihak yang melakukan kesalahan dengan mencemarkan sungai atau alam sekitar ini, jika disabitkan kesalahan, harus dikenakan hukuman denda atau penjara atau kedua-duanya sekali supaya isu ini tidak dipandang remeh oleh masyarakat kita. Sebabnya sekadar kempen saja tidak mencukupi untuk kita membuka mata masyarakat tentang penjagaan air di negara kita. Okey, untuk soalan yang terakhir, apakah harapan Tuan dalam menangani masalah isu ini? Harapan saya terhadap isu ini adalah semoga adanya tindakan-tindakan pihak berkuasa yang lebih tegas dapat menangani isu ini dengan adanya program kesedaran mengenai kepentingan air sungai juga dipertingkatkan. Selain itu, aktiviti meningkatkan kesedaran dan pendidikan alam sekitar kepada orang ramai harus disemai dalam
mereka dalam usaha menyelesaikan masalah isu ini. Okey, dengan berakhirnya ke-6 soalan, maka berakhirlah sesi temu bual kita pada hari ini. Okey, itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Nur Awini Aina kerana menjemput saya, dan semoga maju jaya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pertama kali, saya ingin berterima kasih kepada tetamu kita yang sudi meluangkan masa bersama kita, iaitu Encik Muhammad Hazmi bin Muhammad Rozi, iaitu nelayan yang menangkap udang. So, tajuk kita hari ini adalah berkaitan isu tumpahan minyak terhadap kehidupan laut. Terdapat 6 soalan yang dikemukakan untuk tetamu kita. So, tanpa melengahkan masa lagi, kita akan mulakan soalan yang pertama, iaitu bolehkah Tuan menjelaskan tentang kesan-kesan pencemaran air yang disebabkan oleh tumpahan minyak kepada kehidupan laut seperti udang, ikan dan sebagainya? Seperti yang kita tahu, tumpahan minyak ini banyak memberi kesan yang buruk. Antaranya adalah dengan kematian hidupan laut seperti ikan dan udang. Hal ini kerana ikan dan udang akan kekurangan oksigen untuk mereka terus hidup. Jika hal ini berterusan, saya khawatir akan kepupusan spesies ini akan kepupusan spesies seperti ikan dan udang akan mati. Okay, kita balik kepada soalan seterusnya. Okay, apakah masalah yang sering dihadapi oleh Tuan ketika menangkap udang di laut atau sungai yang telah tercemar? Masalah yang sering saya hadapi ketika menangkap udang di kawasan tercemar adalah kesukaran untuk bergerak. Selain itu, jala yang saya pakai juga turut terkesan dengan kekotoran minyak, dan masalah yang paling besar sekali adalah udang yang saya akan tangkap akan diselabuti dengan minyak. Okay, kita balik ke soalan yang ketiga, iaitu apakah tindakan yang akan diambil oleh Tuan sekiranya melaporkan masalah ini kepada pihak berkuasa? Tindakan yang saya akan ambil adalah saya akan mengambil sampel air laut yang tercemar sebagai bukti untuk saya memberi kepada pihak berkuasa. Okey, untuk soalan yang seterusnya ada soalan yang keempat. Adakah air yang tercemar mengancam kehidupan udang di laut ataupun sungai? Saya sangat setuju dengan ini kerana air yang tercemar akan mengandungi pelbagai benda asing yang diperlukan oleh udang-udang ini untuk terus hidup dan mungkin akan mengancam kehidupan mereka. Okay, kita balik ke soalan kelima, iaitu pada pendapat Tuan, apakah langkah-langkah yang harus diambil untuk menenangi masalah pencemaran air di laut ataupun sungai? Langkah yang saya cadangkan adalah dengan mengadakan lebih kempen kepada masyarakat umum untuk menarik perhatian mereka akan menarik perhatian mereka. Masalah ini kerana masalah ini sangat berat. Selain itu, saya berharap agar pihak berkuasa atau pihak yang membuang sisa tumpahan minyak ini membuat suatu kawasan pelupusan yang jauh daripada laut untuk membuang sisa-sisa minyak yang digunakan. Okay, kita balik ke soalan yang terakhir, iaitu apakah harapan Tuan dalam menangani masalah isu ini? Harapan saya untuk menangani masalah ini adalah saya berharap agar generasi akan datang tahu akan masalah ini, mencari jalan tahu akan masalah ini dan mencari jalan penyelesaian agar masalah ini tidak terjadi pada masa hadapan. Dengan mendidik generasi muda untuk menyayangi dan menjaga alam sekitar kita. Okay, dengan berakhirnya ke-6 soalan, maka berakhirlah sesi temu bual kita pada hari ini. Okay, sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Muhammad Hazmi kerana sudi meluangkan masa bersama kami.